الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala memberikan peluang kita lagi untuk kita dapat kita berjumpa pada petang yang mulia ini sekali lagi, insya-Allah taala ahli-ahli pendengar yang dikasihi sekalian. Insya-Allah taala yang mana kita telah dengar beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga tentang kisah-kisah dahulu untuk kita dapat berfikir sama dan juga dengan keadaan-keadaan yang ada pada zaman sekarang ini, dan kita bersama-sama untuk kita dapat fikir bersama dengan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil pengajaran itu dalam hidupan kita untuk guna dalamnya supaya kita hidup dalam jalanan Allah taala dan dalam keadaan Allah taala dan juga dikasihi Allah taala, insya-Allah taala. Maka pada petang ini ahli pendengar yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala kita bersama-sama mengajari ilmu pengetahuan dalam surah Al-Quranul Karim dan juga dalam surah Al-An'am. Insya-Allah taala kita mari tengok beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalamnya untuk kita ambil jadi pengajaran bagi kita dalam hidupan kita, insya-Allah taala. Suratul An'am, ahli pendengar dikasihi sekalian, sebenarnya surah ni adalah kisah yang panjang sekali yang mana Allah Subhanahu wa taala ada satu dari kalangan surah yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala cerita dan khabar-khabar sama ada khabar akidah yang utama sekali yang Allah Subhanahu wa taala kecek dalamnya untuk memberi keteguhan, ketakwaan dan menambahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pegangan kita, i'tikad kita kepadanya. Dan juga Allah taala kecek tentang usuluddin, usul akidah, usul iman untuk kita menambahkan keimanan, ketakwaan kita terhadapnya. Oleh kerana bukan mudah dan juga bukan payah jikalau kita dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita hidup dalam masyarakat ini, kita duduk dalam hidupan kita di atas dunia Allah taala ini dengan selamatnya, insya-Allah. Ahli pendengar yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala suratul An'am adalah surah Makkiyah, diturunkan Makkah Al-Mukarramah, tetapi ulama setengahnya kata bukan semua ayat yang ada padanya 165 ayat itu adalah ayat Makkiyah, tetapi ada setengah daripada setengahnya jadi ayat Madaniyah. Tetapi ada ulama-ulama yang mana saya ambil daripada Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ia kata ada riwayat daripada Aufi wa Ikramah wa Atha daripada Ibni Abbas. Dia kata surah ini adalah surah Al-An'am diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Riwayat daripada telah berkata At-Tabrani, cerita daripada Ali bin Abdul Aziz, cerita daripada Hujjaj bin Minhal, daripada Hammad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Yusuf bin Mihran, daripada Ibn Abbas. Katanya surah ini, suratul An'am, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah pada waktu malam serupanya jumlah. Berarti suratul An'am turun padanya pada waktu malam menyerupai kata jumlah sekaligus 165 ayat. Dan bersama-sama itu ada para malaikat, 70,000 malaikat yang duk baca tasbih. Saya ingat ada satu riwayat yang lain, riwayat kata ketika turunkan surah Al-An'am itu, ketika itu di atas uta, dan juga seolah kata uta saat itu nak patah tulang ia. Nak kata beratnya kehebatan, kemuliaan pada surat Al-An'am itu yang menurunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi kita berjawab berkata ketika turunkan surah ini, dia kata apa? Subhanallahal azim, subhanallahal azim. Itu adalah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, yang mengucapkan dengan kalimah subhanallah, oleh kerana maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan surah ini, ayat ini kepada ini hamba untuk kita mengambilkan pengajaran yang ada dalamnya untuk kita hidupkan dalam masyarakat kita. Ahli pendengar yang dikasihi sekalian, surah
Al-An'am ini adalah kepentingan bagi kita untuk kita belajari, untuk kita mengambilkan satu pengajaran, satu ibarat, satu pengalaman yang ada padanya untuk kita bersama-sama untuk kita guna tunaikan dalam masyarakat kita. Nah, oleh kerana masyarakat kita lah ni, jikalau kita rajak kepada Al-Quran Al-Karim, kita rajak kepada Al-Hadis, kita rajak kepada usul asal agama kita, insya-Allah taala seperti mana kita rajak kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah taala, duduk dalam keadaan iman. Jikalau kita dalam iman, jiran kita iman, ahli keluarga kita iman, masyarakat kita iman, daerah, wilayah kita iman, negara kita iman, dan juga semua tu iman dunia ini, maka insya-Allah taala kita duduk dalam jalanan Allah Subhanahu wa taala. Maka paksalah dan juga mestilah bagi kita semua terhadap kita bertanggungjawab masing-masing. Untuk apa? Untuk kita bersama dalam masyarakat ini, dalam hidupan kita ini, we jadi apa? We jadi molek, we jadi comel, we jadi baik, untuk kita duduk dalam dengan keadaan Allah Taala, mengikut ajaran Allah, mengikut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin nak ambil beberapa ayat yang ada dalam surah ini untuk kita bersamakan bincang dan juga bersama fikir. Nah, apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak ayat tahu kata apakah dalam surah ini? Allah Taala mulakan dengan ayat ini dengan alhamdulillah. Tak berapa banyak dalam surah Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran Al-Karim yang surah itu mula dengan alhamdulillah. Jikalau kita balik dalam Al-Quran Al-Karim dapati 5 surah, salah satu daripada 5 surah itu iaitu suratul An'am inilah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala itu menjadikan langit-langit dan bumi-bumi. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, menjadikan langit seperti mana ada dalam suratul Mulk, huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Ialah menjadikan kematian, menjadikan hak tak ada jadi ada, hak ada jadi tak ada, jadi mati jadi hidup. Semua itu adalah kuasaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada di langit, sama ada di bumi ini. Wa ja'alaz zulumat, dan menjadikan kegelapan, segala-gala kegelapan, kezaliman sebagainya ataupun kejahatan segalanya. Cuba tengok lafaz Allah Subhanahu wa taala gunakan az-zulumat. Kenapa ke Allah Subhanahu wa taala menjadikan zulumat? Zulumat ini zulm, gelap-gelemak, gelap-gelita dengan lafaz jamak. Banyak zulm itu, gelap-gelap itu, karuk itu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kata apa? Wan nur, dan satu nur, cahaya Allah taala. Allah taala menjadikan segala kegelapan, segala kemungkaran, dan juga menjadikan satu nur, iaitu nurullah. Nurul Islam, cahaya yang boleh mencerahkan, menterangkan amalan-amalan hak gelap saya itu cerah, cuaca jadi nur, cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tetapi ada juga kalangan manusia yang berengkar, yang mengengkarkan dengan perintah Allah Taala itu, degil lagi macam mana? Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kezulumat, daripada kezaliman kepada kegelapan kepada nur cahaya, tetapi ada lagi dalam kalangan manusia yang kafir, yang engkar, yang berpaling daripada hukuman Allah Taala itu, bi rabbihim ya'dilun, duk cari lagi benar-benar lain mari pegu, benar-benar lain mari dak pegu, mari bersekutu dengan Allah Taala, iaitu bersyirik. Ambil perkara-perkara yang mereka rasa betul adalah Tuhan mereka, ambil perkara tu mari dak banding atau ning Tuhan ya, bersama dengan Allah Taala. Lagu ning Allah Taala kata, lagu mana nak buatnya? Wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tu buat siap dah langit bumi segalanya makhlukat, dan juga bui segala-gala apa rezeki kepada manusia. Tetapi manusia itu ada lagi degil, ada lagi yang tak pandai mikir, ada lagi yang duk buat karuk, ada lagi yang duk raka-raka karuk teh dia jahat dia itu saning tu. Bahkan lagi dia duk ambil benda yang lain jahilnya bersama dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia ambil perkara lain yang bersekutu dengan Allah Ta'ala. Sinilah orang panggil bersyirik, orang panggil segala yang jahat, segala yang tidak ada akal. Cuba tengok Allah Ta'ala firman, alhamdulillah. Allah puji dia sendiri saat itu dengan alhamdulillah.
Allah Ta'ala madhan binafsih. Itu. Huwallazi khalaqakum min tin. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala kamu semua ni min tin, daripada tanah. Thumma qada ajalah. Demikian itu menentukan suatu masa. Wa ajalun musamman indah thumma antum tamtarun. Di sini kalau kita tengok rajak kepada tafsir Ibnu Katsir, didapati thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun thumma qada ajalan wa ajalun musamma. Thumma qada ajalan wa ajalun musamman indah. Tuan itu. Nah, apa maksud? Telah berkata oleh Sa'id bin Jabir daripada Ibnu Abbas, thumma qada ajalah sini maksudnya mati. Masa kita mati. Wa ajalun musamman indah bimaknanya akhirah. Ini tafsir ulama pada Ibnu Katsir. Begitulah riwayat daripada Mujahid, Ikramah, Sa'id bin Jubair, Hasan Qitadah, Dhahak, Zaid bin Aslam dan lain-lain lagi. Dan berkatanya Hasan pada riwayatnya, thumma qada ajalah sini iaitu permulai jadi. Mulai jadi Allah Ta'ala akan ia saat itu. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan ia, mengadakan ia datang muka bumi Allah Ta'ala semenjak hari pertama ia ada sehingga dia mati. Dia panggil summa qada ajalah. Wa ajalun musamman indah, iaitu di antara dia mati sehingga dia bangkit semula. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkit dia semula, matikan ia, bangkit dia semula, itulah orang panggil wa ajalun musamman indah, mengikut riwayat daripada Hasan. Tetapi riwayat daripada Ibnu Abbas dan Mujahid, thumma qada ajalah sini maksudnya muddatud dunya. Masa yang kita berada dalam dunia ini. Wa ajalun musamman indah, iaitu umur manusia hok ia hidup dalam dunia ini sehingga dia mati. Tetapi ada riwayat yang pelik, dia berkata wa hadza qaulul gharib. Berkata yang pelik daripada Atiyah daripada Ibnu Abbas, thumma qada ajalah sini maksudnya tidur. Nah, tidur ni seolah kata Allah Ta'ala ambil ruh dia, tubik daripada badan dia. Thumma yarja' ila sahibih. Demikian dirojakkan ia kepada tuan dia semula. Inda yaqizah, sekiranya dia bangun, maka ruh dia siapa. Wa ajalun musamman indah, bermaknanya apabila siapa manusia tu ajal, mati dia. Nah, ini adalah kaum yang gharib dikatakan oleh Atiyah Ibnu Abbas. Yang mana kata ini adalah wahadza qaulun gharib. Ini maksudnya daripada ayat itu tadi. Cuba kita fikir. Allah Ta'ala menjadikan manusia seseorang manusia. Menjadikan satu makhluk yang dijadikannya di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan hanya untuk mereka itu beribadat kepada Allah. Mengabdikan diri. Ikhlaskan amalannya. Perbuatannya. Pergaulannya. Nah, semua amalan itu adalah orang panggil ibadat kepada Allah. Tetapi kalau kita jauh daripada sunnah, kita jauh daripada hikmah, kita jauh daripada hidayah Allah Ta'ala, lagu mana kita nak hidup di atas dunia Allah Ta'ala ini. Cuba tengok masyarakat kita berhampiran kita, alam sekitar kita sekarang ini. Lagu mana ia berlaku, lagu mana ia laku, lagu mana dia buat, semua itu daripada hawa nafsu. Ada satu abang sekolah saya, yang biasa pernah ceramah ia 3 perkara yang memusnahkan masyarakat Muslim. 3 perkara ahli pendengar yang kasih sekalian. 3 perkara yang mengkhianatkan amanah, yang mengkhianatkan rupanya masyarakat Islam. Satunya jahil. Sebab kita jahil, tidak ada ilmu ni lah. Sebab itulah kita buat segala-gala amalan kita dengan tidak ada ilmu ini, membinasakan masyarakat. Membinasakan kita sendiri, mengkhianatkan masyarakat yang ramai. Sebab kita jahil, sebab kita tidak ada ilmu. Habis itulah kita mesti belajar, mencarikan, menutupkan ilmu pengetahuan supaya kita dapatkan ilmu dan Allah menunjukkan kita. Kita dapat pertunjukan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua pula iaitu ta'assub. Kita rasanya ta'assub kita ini. Sama ada fikiran kita, sama ada puak kita, sama ada kampung kita, sama ada negara kita, sama ada agama kita, sama ada warna kita. Semua itu kita rasanya ta'assub. Tak boleh. Kalau jika kita ada perasaan ta'assub itu tadi, ta'assub ni indah memusnahkan, mengkhianatkan masyarakat yang ramai itu tadi. Amanah kita habis. Yang akhir sekali, yang ketiga, iaitu apa? Hawa nafsu. Jikalau kita ada hawa nafsu,
Nah, kalau kita ada perasaan peribadi yang tak dengar orang lain. Nah, yang tak dengar orang lain, yang tak bukakan mata hati kita sendiri untuk kita nak terimakan fikiran yang lain, maka musnah juga, mengkhianat juga, amanah kita hancur juga. Sebab apa? Sebab kita tidak ada tanggungjawab, tidak ada amanah. Oleh kerana amanah itu sangat besar. Bukan ringan-ringan kita janji dengan orang, kita tunai dengan amanah itu. Dan amanah-amanah ini adalah sangat berat dan sangat dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan ialah Allah Taala Tuhan bagi langit dan Tuhan bagi dunia, bagi bumi. Berarti Allah Ta'ala mengetahui segala-gala apa yang ada atas langit dan apa yang ada di atas dunia ini. Bumi ini. Ya'lamu sirrakum. Ia tahu segala-gala apa yang benar sulit. Benar kita bisik. Benar kita mengupak. Benar kita dah mengepak. Benar kita dah kata ke orang. Kita dah hina ke orang. Kita dah celah ke orang. Kita dah tuduh ke orang. Semua tu Allah Ta'ala tahu. Sirrakum. Benar yang sulit daripada kamu semua. Wajahrakum, dan benar terang menerang. Emo kita terang menerang, kita melaungkan itu perkara yang benar. Benar mulut tapi hati tak benar. Ataupun perkataan kita benar, hati kita benar. Supaya perkataan dengan hati. Allah Ta'ala tahu belaka. Nah, kadang-kadang kita saat ni tu mulut kita puji orang tapi hati kita ni maki ke orang. Nah, ataupun kadang-kadang mulut kita maki ke orang tapi hati kita cuci bersih. Allah Ta'ala tahu belaka. Sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan tahu segala apa yang kamu semua ni kerja. Nah, kita kerja ikhlas. Kita kerja tak ikhlas. Nah, kita main. Kita bersungguh. Kita sabar. Kita tak sabar. Kita hina. Kita kata. Kita makan benda yang tak molek. Kita kata benda yang tak molek. Kita laku perkara yang mungkar. Kita jauh daripada benda yang mungkar. Kita selamat daripada benda maksiat. Nah, semua tu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita dak sulit, apa yang kita dak terang menerang, apa yang kita dak lakukan, dak kerjakan dengan amalan di atas muka bumi Allah Taala ini. Sama ada langit dan bumi, Allah Taala mengetahui kerana dia alim, oleh kerana dia Allahu alam. Dia tahulah. Nah, semua tu adalah kita kena mesti fikir oleh kerana perkara ni, perkara yang hidup mesti kita hidup dalam masyarakat kita sekarang ni. Nah, tetapi kalau orang yang tak beriman, lagu mana pun tak beriman situ. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah Taala hattakan satu ayat pada ayat atau alamat atau tanda. Raya kata kaum dulu kena seksa lagu mana, raya alamat ni begini begitu. Tetapi mereka itu illa kanu anha mu'ridin. Tak lain tak bukan mereka itu berpaling belakang daripada kebenaran itu tadi. Oleh kerana apa? Faqad kazzabu bil haqq. Oleh kerana maka sesungguhnya mereka itu mendustakan dengan kebenaran. Lah ni tak ada kecek hak benar. Tak ada kecek hak sungguh murah. Allah, kalau kita kecek benar sungguh hati, ngepek demo murah demo becidem. Nah, oleh kerana apa kita lah ajar lagu tu. Tetapi jikalau kita fikir baik-baik, wallah innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu daripada kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu illa haqqa. Aku tak kecek, aku tak wayak kecuali benar tu kena molek, kena benar, kena sengati. Nak paham lupa lagi. Kalau kebenaran ini daripada sisi Allah Taala, sifat orang panggil sifat mukminah, kita mesti tunaikan. Kita mesti tunaikan kebenaran ini. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran ini membawakan kita kepada kebaikan, kebaikan inilah akan membawakan kita kepada syurga Allah. Al-hadis. Hadis sahih. Kalau gitu, banyakkanlah kita fastabiqul khairat. Kita banyakkan untuk berlomba-lomba untuk kita dapatkan kebajikan. Kita nak badukan buat kebajikan. Kita nak buatkan kebaikan. Kita nak buatkan benda yang diadai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berpaling, orang yang tak suka nak buat dengan amalan yang baik, iaitu mereka mendustakan dengan kebenaran. Lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Satu hari mereka itu akan tahu
akan jumpa, akan dengar satu khabar-khabar yang mana mereka itu telah menyanyi-nyanyikan kepada para anbiya, pada para mursalin, pada perkara-perkara kebenaran yang ada dalam al-Islam, yang ada dalam apa? Dalam hukuman Allah Taala. Mereka itu akan kena seksa. Mereka itu akan kena rasa dengan perkara apa yang mereka itu karu. Kadang-kadang mereka itu fikir-fikir untuk nak bunuhkan para nabi, para rasul. Kalau itu adalah perkara yang memusnahkan ummah, memusnahkan ini rakyat. Oleh kerana mereka itu tidak turutkan dengan amalan Allah, tidak turutkan dengan ajaran Allah, tidak buat ikutikan dengan ajaran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Taala firman ayat yang lakah gila ya. Dia kata apa sini? Dia kata apa? Allah Taala dia kata waktu Allah Taala tak hatta katik malaikat untuk mengajar ia apabila ia sesat dengan amalan-amalan mereka itu dah buat satu perkara yang jahat, perkara yang tak baik, perkara yang tak molek itu sesat. Apabila sampai hari kiamat nanti, ya Allah ya Tuhan ku apa katik Tuhan tak hatta malaikat mari dak ajar aku katik. Semasa ada tadinya. Nescaya jikalau muhatta mari aku beriman. Kami beriman dengan malaikat itu. Beriman dengan apa yang muhatta itu. Beriman denganmu ya Allah. Tetapi Allah Ta'ala tak dengar dah. Oleh kerana apa? Oleh kerana mereka itu derhaka kepada Allah Ta'ala. Derhaka kepada Rasulullah. Derhaka kepada kitab Allah. Derhaka kepada ajaran Allah Ta'ala. Habis itu sini, mestilah kita tengok. Baik-baik kata kebenaran itu tadi adalah kebenaran yang mana kita patut ikuti. Kebenaran ini mesti kita ikuti. Janganlah kita langkah ataupun tinggal dengan ajaran-ajaran yang lain. Oleh kerana kebenaran ini tak mati. Kebenaran ini mesti tetap ada. Nah, lalani perkara banyak perkara yang kita tinggalkan daripada kebenaran itu. Nah, kita mesti lakukan perkara itu. Jangan kita turutkan dengan hawa nafsu itu tadi. Habis itu Allah Subhanahu Wa Taala firman pada ayat yang lain, "Qul siru fil ard." Katalah olehmu wahai Muhammad, jalanlah pada dunia ini. Jalan atas muka bumi ini. Pergi tengok tempat-tempat kata. Pergi tengok tempat-tempat lain. Pergi tengok. Pergi Malaysia, pergi di Bangkok, pergi di Indonesia, kita pergi di Singapura, kita pergi di Amerika, kita pergi di China, kita pergi di Korea, kita pergi di Saudi, kita pergi di Mesir, kita pergi di Morocco, kita pergi di Sudan, kita pergi sebagainya. Pergi tengok. Pergi tengok apa? Manzuru. Demikian itu kita tengok makhluk-makhluk yang dijadi. Bahkan lagi kaifa kana akibatul mukazzibin. Cuba tengok kesal-kesal bagi orang yang besok kena seksa, kena bala, kena apa sebagainya. Cuba kita tengok, Allah kaum tu pernah kena dilaknatkan oleh Allah Taala. Kaum tu besok kena bala, kena turun kau tu kena begitu. Kita pergi tengok tempat tu, rasanya kita dapat fikir. Bersama kita fikir, fakkaru fi anfusikum. So, mereka itu, kamu semua ni boleh fikir sendiri, boleh cek tengok Allah. Apakah berlakunya pada hari ini. Oleh kenapa kita kena fikir? Kita fikir perkara yang halal. Wanzuru ma'ahalallah. Kita kena tengok perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sahaja kita tengok amalan kita. Janganlah sahaja kita tengok perbuatan kita, makan kita. Cuba kita tengok kata hok makan saat ni, hok minum saat ni, hok kita buat saat ni tu adakah halal ataupun tidak? Ma'ahalallah. Jikalau kadang-kadang kita ni kita pergi jalan hajjai misalnya, tani misalnya, anak-anak kita, anak-anak sekolah kita yang nak pergi berjalan itu tadi, sekolah itu tadi tu, berhenti di 7-Eleven pun baik, berhenti di mana satu tempat pun baik, orang nak beli saat itu. Kebanyakan anak cucu kita beli apa? Dia dapat dia beli mama saat ni. Beli mama, orang kata kita boleh buat air selalu dah. Tetapi sebenarnya jiho mama itu tadi, tak ada halal. Tetapi banyaknya mereka itu duk beli, duk makan. Kita kena rayak kepada anak cucu kita, bertanggungjawab kita bersama. Nah, kata hok mana halal, hok mana haram. Untuk kita lihat dah, untuk kita boleh becek. Kita boleh pilih hok mana halal, hok mana haram. Di atas muka bumi Allah Ta'ala. Nah, oleh kerana apa? Satu hari Allah Ta'ala akan hipung kita. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Satu hari nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berhimpungkan kita pada hari, satu hari yang bernamakan hari kiamat. La raiba fih, tidak syak padanya. Alladzina qasiru anfusahum fahum la yu'minun. Hok rugi sekali
ialah mereka itu yang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu yang tidak beriman kepada Allah. Lagu mana kita nak jadi kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Lagu mana kita nak buat jadi kita ni adalah orang yang dapat kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat benar di sisi manusia dak. Allah molek mu panah mu bijak mu dapat benar nombor satu dak. Kita nak dapat benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat benar sini kepada dia. Kita dapat kejayaan. Nah, kita dapat kejayaan. Wa dzalikal fawzul mubin. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Fauz ataupun faz ini iaitu kita dapat laba. Laba kita iaitu tidak ada rugi. Tidak ada rugi. Kita dapat syurga. Kita dapat laba segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala akan beri kita di akhirat nanti. Nah, habis itu Allah Ta'ala suruh kita gelomor buat amalan-amalan yang baik. Oleh banyaknya mereka itu yang masuk syurga, ahli syurga iaitu ahlus salah, ahli semai. Orang yang semai yang masuk syurga banyak sekali. Nah, oleh kerana amalan-amalan awal-awal amalan yang dikira yang dihitung iaitu as-salah, iaitu sembahyang kita. Habis itu biarlah kita semai biar dia khusyuk molek. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Hak nak berjaya, hak yang mukmin hak berjaya iaitu orang yang semaya ia saat itu khusyuk. Nin kita tak kebaik Allahu akbar dah cuek lagi. Allahu akbar dah baik lagi. Nah, ni orang tak ada semaya dah. Kita tak ada mula tak kebaik lagi pun ada. Ataupun lu kita, khayal kita dalam semaya kita sehingga tak tahu duk mana. Nah, habis itu satu riwayat daripada Asbab dan daripada Suddi yang berkata satu hari bagi orang satu lelaki dia kata bukanlah seorang mati dia kata. Ada seorang lelaki yang mati masuk dalam kubur. Tiba-tiba dalam kubur dia tu ada seorang lelaki datang bersama ia. Muka dia huduh. Warna dia hitam. Bau dia sana busuk. Pakai ia sana tu cemar kotor. Masuk dalam kubur bersama ia. Dan dia kata, hei, apa mukamu cemar tu lalu? Ma'akbaha wajhak. Apakah mukamu ni cemar tu lalu? Berkata, kadzalika kana amalu qabiha. Dia kata, sebab kata amalanmu dulu tu cemar, kotor, tak molek. Oh, apanya bahawa busuk tu lalu? Dia kata, sebab amalanmu saat ni tu cemar, busuk. Bagaimana pakaianmu cemar? Kerana amalanmu saat itu cemar. Allah pakai kita okay? Kena cuci bersih. Tak mesti baru. Basuh biar cuci. Nah, amalan kita wak molek. Dan juga bahawa kita bersedak. Maning tak pergi semaya sebagainya. Dah. Lepas tu dia kata, qal lahu man anta. Siapa kamu ni? Kalau kita mu ni siapa? Nah, muka apa huduh. Hituai apa hitak lengu. Bahu apa busung. Kamu ni siapa? Ana amaluk. Aku ni adalah amalan yang kamu nak buat. Nah. Tu. Amalanmu. Ana amaluk. Aku ni amalanmu yang kamu nak buat. Lagu mana adalah kiamat nanti. Lagu mana adalah kubur nanti. Dan apabila dibangkitkan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka ninglah. Dia nak ayat kata. Amalan kita. Akan turut kita pergi dalam alam barzak, dalam akhirat nanti supaya mari jamin kata kita ni adalah orang molek ataupun tak molek. Amalan kita merupakan buruk-buruk lah. Kalau kita ni orang molek, orang yang beriman kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala rakyat kata kita ni adalah orang yang beriman. Lagu mana beriman iaitu mari dengan rupa baik, dengan rupa comel. Dia tak seorang mari wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Allah nyanyo orang dak pikul sana itu, dak pikul apa? Dak pikul bak dosa-dosa mereka, dak pikul amal yang jahat mereka di akhirat nanti nyanyo. Sa'a manusia ini binasa, tak comel, tak baik. Oleh kerana apa? Kerana mereka itu wamal hayatud dunya illa la'ibun walah. Oleh kerana hidup mereka tak lain tak bukan untuk main-main sahaja ataupun untuk ria-ria sahaja. Tu. Nah, oleh kerana mereka suka mendustakan di atas perintah Allah Taala. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tak lain tak gitu ke kata akhirat nanti adalah satu tempat yang kita akan rojak tepatnya
Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, mesti kita bertakwa kepada Allah. Afala ta'qilun. Kamu tak ada fikir ke gano? Kamu tak mikir ke gano? Kamu tak sapa akal ke lagu mana? Untuk kita sana itu, untuk beriman kepada Allah, untuk kita duduk alai keajaran Allah, untuk kita dapat syurga Allah, untuk kita dapat kebenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat hidayah Allah taala. Kita dapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tak lain tak bukan syurga lah Allah Ta'ala akan dapat kita ahli pendengar yang dikasihi sekalian. Untuk kita bersama-sama membektikan akhlak sikap lakukan kita. Oleh kerana masyarakat kita lah ni berhajat kepada orang yang comel, orang yang baik, orang yang ikhlas. Masyarakat kita berhajat. Kita sendiri, mula daripada saya sendiri, ahli keluarga kita. Kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, jiran kita, kampung kita, negara kita dan dunia kita. Untuk kita bersama atas dunia ini dengan masyarakat yang comel yang baik. Jangan ada perkara yang menseli-selikan dengan amalan-amalan lain daripada amalan mukmin, iaitu amalan syaitan. Kita tak nak bazir ke, risuah ke, reba ke, curi ke, khianat ke, kata ke orang, hina ke orang ke. Amalan lagu tu kita kena tinggal. Kita kena sabar boleh. Kita kena duduk boleh dalam jalanan Allah Ta'ala mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan barakat hidayah pada kita. Barakat ini, hidayah inilah membawakan kita kepada takwa dan iman. Dan iman inilah membawakan kita amal yang soleh. Amal yang soleh inilah membawa kita kepada kejayaan Allah Ta'ala, iaitu syurga. Allah Ta'ala akan balas bagi innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya bagi orang takwa kepada Allah Ta'ala, tempat kediaman ia adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, insya-Allah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.